Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Muhammad Arif Billah bin Abdul Muluk. Metric number 20BB01009. Today I would like to present about the unlocking the potential of international e-commerce platform. So for this presentation, I would like to present about the introduction to international e-commerce platform, for the benefit, features, and choosing the right international e-commerce platform, and the last is the conclusion. So the next is the introduction to international e-commerce platform. International e-commerce platform are a great way to expand your business to the global market. They provide the range of the service for the payment process to marketing and customer service, allowing the business easy to reach and across the global. Jadi platform e-commerce antarabangsa ni adalah satu cara ataupun satu bentuk platform yang terbaik untuk mengembangkan perniagaan kita ke peringkat global. Dia menyediakan perkhidmatan untuk memproses pembayaran kepada pelanggan, daripada pelanggan kepada kita, dan membolehkan perniagaan kita menjangkau ke seluruh dunia dengan begitu mudah. Ada platform, dan platform ini juga satu platform yang friendly, user friendly, yang mana dia menawarkan pelbagai pilihan penyelesaian yang boleh menampung keperluan perniagaan yang berbeza. Dengan platform yang betul, perniagaan boleh menyediakan kedai platform itu boleh menyediakan satu tempat ataupun satu kedai yang membolehkan pelanggan itu mendapat apa yang diperlukan dengan cepat dan mudah, iaitu dengan hanya membuka secara atas talian. So the benefit of international e-commerce platform. First, the global resource. International e-commerce platform provide business with a global audience, allowing them to sell the product to customer from the world, yang mana menyediakan perniagaan kepada skop perniagaan kita tu menjadi global, iaitu boleh diakses di mana-mana sahaja, yang membolehkan seorang itu menjual produknya kepada seluruh dunia. Yang kedua adalah lower cost. The e-commerce platform redundant cost, cost lebih murah, yang mana platform e-commerce mengurangkan kos yang berkaitan dengan kedai biasa, yang mana kita tahu jika kita buat kedai secara offline ataupun traditional kedai store, kita perlu membayar rent, utility, staff untuk menjalankan perniagaan kita. Yang ketiga adalah kemudahan. Customer can shop online from anywhere in the world and anytime, make the process more the conversation that international shopping method, yang mana customer boleh shopping tak kira masa, tak kira tempat. Dia boleh membeli dan kita boleh menjual tak kira di mana saja, dan tak kira bila-bila masa, walaupun pukul 2-3 pagi pun tetap dapat membeli, dan kita juga dapat menjualnya. Itulah satu benefit of the international. Yang ketiga adalah payment option, yang mana international e-commerce platform ni juga memberi kita pelbagai pilihan untuk kita membuat pembayaran. Sebenarnya kita ada e-wallet, Visa, dan sebagainya. Banyak cara untuk kita membuat pembayaran. Jadi walaupun kita ada cash pun, kita boleh guna option, yang mana sekarang ada option COD. Kita ada cash di tangan, bila barang sampai dah kita bayar. So itulah benefit penggunaan
platform e-commerce. So next adalah features of the international e-commerce platform. Pertama adalah multi-language support, yang mana untuk apa panggil ni, menyokong pelbagai peringkat dari segi bahasa, dari segi cara penggunaan. Banyak platform yang menyokong, walaupun dia daripada syarikat Cina, dia boleh tukar kepada bahasa yang bahasa Melayu atau bahasa Inggeris untuk memberi kefahaman dan kemudahan kepada pengguna dan memenuhi keperluan pelanggan dari pelbagai sudut di dunia ini. Dan yang kedua adalah currency support. Currency support itu penggunaan dari segi pembayaran payment tadi boleh menggunakan pelbagai duit, pelbagai currency. Kalau kita berada di Malaysia, kita menggunakan ringgit Malaysia. Walaupun kita nak membeli ataupun nak membayar kepada satu syarikat di China dalam platform tersebut, kita boleh menggunakan ringgit Malaysia. Tidak perlu kita pergi ke foreign exchange untuk menukar kepada yen. Dan kita boleh direct untuk membayar barangan tersebut. Yang tiga adalah shipping and logistic. Platform ini juga provide the support of the shipping and logistic to ensure the product can be shipping the global and delivery to customer on time. Mana penghantaran ataupun logistik, platform yang bertaraf international ni sentiasa memantau untuk menyediakan penghantaran yang bersifat cepat dan pastikan benda tu sampai pada tepat waktunya dan sampai dengan selamat. Dan ditambahkan lagi ataupun option yang terkini adalah insurans ke atas sesuatu produk itu, yang mana kalau benda tu hilang ataupun tidak dijumpai ataupun dicuri dan sebagainya, maka pihak e-commerce, pihak platform atau admin dan pihak pengurusan akan mengganti balik jika dia mengaktifkan option insurans itu. Yang terakhir adalah payment gateway, yang mana platform ni menyediakan payment gateway yang membolehkan pelanggan membayar menggunakan kaedah pembayaran yang mereka suka, yang mereka sesuai dan mereka percayai untuk melakukan transaksi. So seterusnya adalah cara untuk memilih platform yang betul. Sebagai kita penjual, dari segi penjual, kita cara untuk memilih platform, yang pertama adalah kita kena tahu ciri-ciri platform itu. Yang mana platform itu menyokong, yang pertama adalah platform features. Mana kita tahu satu platform itu menyokong dari segi mana, apa kelebihan kelebihan platform itu. Adakah dia lebih dari segi penghantaran ataupun lebih kepada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Itu salah satunya adalah kita melihat dari segi cara pembayaran. Ada sesetengah international e-commerce platform ni tidak support dari segi e-wallet. Dia hanya menggunakan Visa, dan ada juga yang hanya menggunakan e-wallet, tidak menggunakan Visa, dan ada setengah yang boleh semua. Visa boleh, coin boleh, digital coin pun boleh, e-wallet pun boleh. Jadi itu kita perlu research salah satu cara untuk kita memilih dengan sesuai satu platform yang sesuai untuk dijadikan satu medium untuk kita membuka sesuatu kedai di dalam platform. Yang kedua adalah price, harga. Yang mana kalau kita tengok, kadang-kadang dalam satu transaksi ataupun satu proses penjualan beli ada tag dan ada satu fee yang perlu kita jelaskan.
untuk kita memilih platform yang sesuai, kita tengok dalam platform ini berapa dia punya fee, berapa dia punya tag atas satu-satu transaksi. Atas satu-satu produk tu dia ambil berapa persen. Ada internet platform yang mengambil tag yang tinggi atas sebab-sebab yang tertentu, dan ada platform yang ambil rendah dari segi tag penghantaran dan tinggi untuk persen daripada keuntungan. Jadi pricing juga harga juga harus dipertimbangkan untuk memilih platform yang betul. Yang ketiga adalah kemudahan. Kita melihat dari segi kemudahan kepada pengguna, mudah akses ataupun mudah mudah pelanggan itu cari produk. Dari segi kemudahan kepada pengguna. Yang terakhir adalah customer support. Customer support, kita ada sesetengah e-commerce platform tidak menyediakan live chat untuk customer itu bertanya soalan mengenai barangan. Ada setengah international platform menyediakan. Itu pun perlu diambil kira untuk memilih satu platform yang betul untuk dijadikan kedai atau untuk dijadikan platform untuk kita meneruskan proses penjualan dan pembelian di atas talian. Seterusnya adalah conclusion. Yang terakhir adalah conclusion. So, for conclusion, international e-commerce platform provide business with a global audience and allow the customer to access a range of the product and service from around the world. Seperti mana kita tahu tadi, international platform ni menyediakan meluaskan lagi kita punya bisnes ataupun meluaskan lagi capaian kita untuk membeli dan menjual, dan menjadikan satu-satu perniagaan itu dan pilihan kita itu seakan-akan kita boleh pilih di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah cara untuk memilih platform yang betul adalah kita melihat dari segi ciri-ciri feature dia tadi, dari segi ciri-ciri dia yang terbaik tadi, kita tengok dari segi tag ataupun harga dia dan kemudahan yang diberi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah customer support untuk untuk meyakinkan lagi customer kita ataupun kita as a pembeli, untuk yakinkan kita untuk bertanya tentang produk tersebut. Yang ketiga adalah localization, transaction and iaitu usaha untuk kita tahu tempat dan cara kita nak mudah kita berinteraksi ataupun faham tentang produk tersebut, iaitu kita boleh translate dan sebagainya, dan memantau. Yang paling penting untuk mengatasi cabaran yang ataupun halangan bahasa dan budaya dan peraturan kompleks. Kadang-kadang dia ada syarat-syarat yang tersembunyi, seperti mana kita harga dia tulis berapa, RM10, tapi bila kita nak add to cart, dia ada syarat dia, beli 3 produk baru dapat harga RM10. Kalau tidak, hanya dapat harga RM21 atau sebagainya jika beli satu. Dan itu untuk kita bagi memudahkan, kita perlu ada kefahaman tentang sesuatu produk itu ataupun platform itu perlu menyediakan satu kemudahan untuk kita faham tentang produk tersebut. Sebagai contoh adalah kita boleh translate bahasa yang ada dalam platform tersebut. Yang keempat adalah kita tahu kelebihan dan ciri-ciri dalam platform itu, maka perniagaan kita ataupun dapat mengembangkan lagi
penghasilan kita, profit kita, untuk menghasilkan dan meningkatkan pengalaman yang terbaik untuk customer kita. Yang terakhir adalah memilih platform yang betul, ataupun kita invest, ataupun kita melaburkan dalam sumber yang diperlukan, boleh membantu peniaga bersaing secara sihat dalam skala global. Yang mana kita tahu dalam global, dalam dunia ni banyak proses penjualan dan pembelian yang berlaku. Jadi cara kita memilih tempat untuk kita menjual, sebagai contoh, kita punya penjualan ini sesuai untuk platform mana. Kadang-kadang platform itu untuk borong sahaja. Jadi kita pilih tempat untuk platform yang untuk memborong sahaja. Dan ada satu yang platform untuk penjualan secara retail. Jadi customer yang nak pergi kepada pembelian secara retail, dia akan pilih platform itu. Dan ada customer yang suka kepada borong, dia akan pergi kepada platform yang menggunakan cara pembelian dan perniagaan secara borong tersebut. Jadi itu saja untuk for this presentation. That's all for me. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.